Baik, kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Tumpuan hari ini berkaitan SOP Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12. Perincian lanjut bersama Bu Mahwin. Silakan. Ya Zam, terima kasih. Prosedur operasi standard bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak yang bakal diadakan kelak diharap realistik dan turut mengambil kira SOP yang relevan bagi penduduk pedalaman Sarawak khususnya di kawasan hulu sungai. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Sugambas memaklumkan ia penting memandangkan senario pilihan raya kali ini berbeza dari sebelumnya dalam memastikan kempen pilihan raya kelak berjalan lancar serta mengekang penularan jangkitan COVID-19. Dato' Amar Douglas Sugam menjelaskan setakat ini pihaknya menunggu SOP yang akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam kenyataannya hari ini memaklumkan mesyuarat khas berkaitan urusan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 pada 24 November ini di Kuching. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyampaikan geran operasi COVID-19 dari Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor Sarawak di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Dalam majlis ringkas itu, Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi Unifor Sarawak berkata geran tersebut adalah bagi membantu meringankan beban operasi setiap institusi agama-agama lain di Sarawak. Pada majlis itu, sejumlah 3.896 juta ringgit geran operasi COVID-19 disampaikan kepada 30 institusi agama di negeri ini, antaranya gereja-gereja Buddhis dan Taois, Persatuan Kebajikan Kristian Komuniti, Persatuan Kuil Sikh Sarawak, Kuil Sri Mahamariaman Matang dan Pertubuhan Kesedaran Krishna Antarabangsa. Baik, sementara itu SOP PRU DUN Melaka diyakini wajar dan boleh diguna pakai di Sarawak. Menyambut baik perkara itu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berpendapat pendekatan untuk berkempen menerusi media sosial pada PRU DUN Sarawak ke-12 disifatkan wajar dengan situasi semasa. Saya yakin SOP di Melaka akan diguna pakai juga di Sarawak. Jadi kita kena ikut SOP lah. Dan bagi saya, bagi kita lah, bagi kawasan DUN Bukit Kota ini, kita sebenarnya dah bersedia awal dengan beberapa option lah. Termasuk juga menggunakan media sosial sebagai cara kempen utama. Dato' Dr. Abdul Rahman yang juga pengerusi PBB Bukit Kota memberitahu setakat ini jenteranya kini bersiap sedia sepenuhnya menghadapi pilihan raya kali ini dan optimis platform media sosial akan digunakan bagi tujuan itu. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat pembinaan projek lapangan rekreasi Limbang. Mengulas lanjut mengenai projek itu, beliau menyatakan kerja-kerja pembinaan kawasan rekreasi itu telah dimulakan pada 15 September lepas dengan kos berjumlah 15 juta ringgit peruntukan Jabatan Lanskap Negara yang diluluskan pada tahun 2019. Projek yang dibangunkan di tapak lapangan terbang lama Limbang berkeluasan 20 ekar itu akan mengambil masa selama 18 bulan dan dijangka siap Mac 2023. Ia bakal menempatkan pelbagai kemudahan untuk kegiatan rekreasi dan riadah untuk semua golongan seperti sukan tradisional, padang bola sepak mini dan pentas persembahan. Pemberian dos penggalak di seluruh Sarawak adalah mengikut polisi terkini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan hanya vaksin jenis Pfizer Comirnaty telah dibenarkan sebagai dos penggalak kepada penerima dos primer Pfizer atau Sinovac. Timbalan Pengarah Kesihatan Sarawak Dr. Rosmawati Arifin menjelaskan walau bagaimanapun vaksin jenis Sinovac Coronavac hanya digunakan sebagai dos penggalak dalam keadaan tertentu sekiranya penerima vaksin mempunyai penunjukan kontraindikasi atau alahan kepada vaksin jenis Pfizer. Tambahnya pemberian dos penggalak juga diberi dengan mengambil kira kategori keutamaan golongan berisiko dan jarak masa yang telah ditentukan mengikut jenis vaksin dos prima diterima sebelum ini. Polisi ini adalah sejajar dengan pekeliling serta arahan semasa berkenaan pelaksanaan pemberian dos penggalak dan dos ketiga daripada KKM.
Dr. Rosmawati menyatakan demikian dalam kenyataan media bagi menjawab ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Asik yang mempersoalkan adanya vaksin penggalak jenis Sinovac diberikan kepada penduduk Sabah berbanding penggunaan vaksin jenis Pfizer di Sarawak. Sebuah bangunan makmal lama di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Terusan Lawas terbakar petang semalam. Ketua Bomba Zon 7 Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal memaklumkan pihaknya telah bergegas ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.45 petang semalam. Menurut Awangku Muhammad Azim, pasukan bomba mengambil masa selama setengah jam untuk memadamkan kebakaran yang berlaku sebelum operasi tersebut ditamatkan. Tambah beliau, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran masih dalam siasatan. Mahkamah Session Bintulu semalam telah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun beserta 3 sebatan ke atas 4 warga asing atas pertuduhan merompak kapal tangki Tesai di perairan Bintulu pada tahun 2018 lepas. Pemangku pengarah Zon Maritim Bintulu, Effendi Mohamed Fadil, dalam kenyataan media memberitahu mereka berumur antara 37 tahun hingga 49 tahun itu telah ditangkap pada 4 Ogos 2018 lepas. Keempat-empat tertuduh sebelum ini telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 bulan beserta 3 sebatan selepas mengaku bersalah tinggal di Malaysia tanpa permit sah mengikut Akta Imigresen 1959-63 pada September 2018 lepas. Mereka juga telah mengaku bersalah merompak kapal tangki tersebut di hadapan Hakim Nur Hamizah Saifuddin semalam dan dihukum penjara maksimum 20 tahun beserta sebatan mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan. Kesemua tertuduh diwakili peguam bela selepas proses prosiding pendakwaan yang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Daniel Ilham Kamarudin. Ujar Effendi lagi, pihak maritim percaya dengan tumpasnya ahli sindiket kumpulan ini, ianya dapat membantu menyelesaikan beberapa siri kes rompakan di laut yang dilaporkan sekitar tahun 2016 sehingga tahun 2018. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam.